tidak akan terjadinya kiamat. Kata Nabi SAW, sebelum ada seorang lelaki yang melewati kuburan orang lain lalu berkata, alangkah senangnya jika aku yang menempati tempatmu. Maksud dia apa? Orang yang orang yang sebelumnya akan keadaannya lebih baik daripada orang yang selepas dia. Faham tak ni? Maksudnya suasana yang akan berlaku di akhir zaman ni makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin dahsyat, makin lama makin dahsyat. Sampai waktu tu tuan-tuan Ustaz Syamad, orang yang lalu di satu kubur orang lama dulu, dia kata alangkah baiknya kalau dia yang duduk mak tu. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Kita duduk kat Malaysia ni tak sama macam dulu-dulu tok-tok nenek kita duduk kat Malaysia dulu ni. Betul tak? Waktu Salih Asmat disebut sebagai tanah Melayu, tak sama. Salih Asmat, tuan-tuan, batu bersurat di Terengganu, tuan-tuan tahu tak apa konten batu bersurat Terengganu tu? Pernah tak pergi duduk baca batu surat Terengganu tu? Pergi pusing roundabout sana, ada seketui besar tengah roundabout tu, cuma tak baca. Tuan-tuan Salih Asmat, dalam di batu bersurat Terengganu itu tuan-tuan tercatat hukum-hukum hudud. Bila seorang itu berzina maka sebatlah 100 batan. Itulah tercatat hukum hudud yang dilaksanakan secara sumul dulu di tanah Melayu, sempurna pada ketika tersebut. Subhanallah musalli ala sayyidina. Tak sama dah keadaan kita lah ni. Dan anak-anak cucu kita tu akan berhadapan dengan suasana yang lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih teruk, lebih teruk, lebih teruk. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok ni, sebab tu disebut ni, nak tengok Facebook pun takut lah ni. Nak tengok isu-isu yang keluar tiap-tiap hari pun kita risau. Saya bukan risau setakat saya risau anak-anak saya nak jadi lagu mana. Anak-anak kita nak kat depan lagu mana. Allahumma salli ala sayyidina Isa. Lagi, tidak akan terjadinya kiamat. Banyak dah sebut beberapa poin dari ni. Semua tu tanda-tanda kecil kiamat tu, tanda-tanda kiamat tu. Tanda-tanda kiamat. Lagi, tidak akan berlakunya kiamat, la taqumus sa'ah hatta tulu'asy syamsi min maghribiha. Naiknya matahari daripada sebelah barat. Apabila dia terbit dan diketahui orang ramai, maka mereka pun beriman semuanya, tetapi waktu itu iman sudah tidak berguna lagi bagi dirinya. Yang sebelumnya tidak beriman atau belum berbuat baik dalam masa imannya, tidak akan Ustaz Syamad tu. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku lagi kat kiamat? Akan berlaku matahari naik daripada sebelah barat. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, ada 3 hadis yang menceritakan tentang tanda nak naik matahari naik sebelah barat. Ni pentingnya ilmu akhir zaman. Saya selalu duk pesan, tuan-tuan, kita main malam ni Allah bagi sikit ilmu. Kalau tuan-tuan jumpa benda ni, tuan-tuan tahu dah matahari naik sebelah barat. Kalau tuan-tuan tanya semua orang pergi pasar malam, tuan tanya yang duduk berniaga kat pasar malam tu, abang, sambil duduk beli cakotiau lah kan, abang bungkus cakotiau sikit, berapa bungkus apa, abang, kalau matahari naik sebelah barat ni jadi apa? Oi, dia kata jangan main-main tu, pintu taubat tutup tu, kata tu. Tahu nak siapa? Orang yang tak taubat, tak sempat taubat lagi, dia tak boleh taubat dah lepas tu. Oh, tu matahari sebelah barat. Ha. Abang main maghrib lagi, qada. Qada, dia kira qada aja. Tuan-tuan tanya, pilih siapa pun, semua orang tahu yang pintu bila matahari naik sebelah barat, pintu taubat akan tutup. Tapi yang ramai orang tak tahu apakah tanda yang akan berlaku 2 ataupun 3 hari sebelum matahari naik sebelah barat. Ni ilmu. Faham tak? Kalau jadi esok, tuan tahu dah lagi 2 hari matahari naik sebelah barat. Kalau jadi lusa, atau kalau jadi esok, tuan tahu lagi 3 hari atau 2 hari matahari akan naik sebelah barat. Waktu nak kena buat apa? Buat amal cukup-cukup, buat amal cukup-cukup. Hadis yang pertama tuan-tuan tentang tanda matahari naik sebelah barat daripada Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan datang kepada manusia satu malam yang sebanding dengan 3 malam daripada malam-malam kamu ini. Tanda matahari naik sebelah barat, apa dia? Dia mai satu malam yang panjang seumpama 3 malam. Combination 3 malam, 1 malam. Panjang malam tu. Maka jika malam tersebut telah terjadi, maka orang-orang yang melakukan ibadah sunnah akan mengetahuinya. Salah seorang daripada mereka bangun lalu membaca zikir, kemudian tertidur, kemudian bangun membaca zikirnya lagi, kemudian tertidur. Ketika mereka seperti itu, orang-orang berteriak kepada sebahagian yang lain berkata, apa ini? Mereka pun terkejut dan segera pergi ke masjid-masjid.
Saat itulah matahari terbit daripada barat, sehingga ketika telah sampai di tengah-tengah langit, dia kembali dan terbit dari tempatnya terbit, yakni di timur. Rasulullah SAW bersabda, maka pada ketika tersebut tidak berguna lagi iman seorang bagi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah tanda-tanda matahari akan terbit di sebelah barat? Maka baginda bersabda, malam akan menjadi panjang sehingga 2 malam. Seperti 2 malam. Yang tadi 3 malam, yang ini 2 malam. Apa beza dia? Mungkin, kata ulama, bila malam, bila bulan, bila bumi ni bulat, sebahagian itu memang dah malam dah. Jadi yang dah malam dah ni, dia berjumpa dengan 2 malam yang panjang, dia berasa macam 3 malam. Yang sebelah tu yang dah siang tu, dia berjumpa dengan 2 malam yang panjang, maka dia berasa 2 malam. Jadi dua-dua pun betul. Nah, tak sudut kira 2 ataupun 3, dia boleh jadi 2, boleh jadi 3 untuk kita waktu tu. Yang kita kena buat kalau jadi waktu tu, tuan-tuan kena buat apa? Tuan-tuan kena pi buat ibadat. Minta ampun sungguh-sungguh. Qadha semayang-semayang kita yang telah kita tinggal. Pulun buat ibadat. Allah terima ada lagi ibadat waktu tu? Allah masih terima. Sebab bila matahari naik sebelah barat saja esok ni, waktu tu pintu taubat tutup dah. Orang yang baru nak buat amal, Allah tak terima amal dia. Pun begitu tuan-tuan tengok, orang yang tak semayang tetap tak semayang. Orang yang tak tutup aurat tetap tak tutup aurat. Sirat silap depa buat pesta malam panjang tu. Tuan-tuan jangan duk heran. Tu dah ni. Jangan duk heran. Yang tu depa akan buat. Pasal apa? Pasal dia justify. Kita faham macam tu. Tuan-tuan baru-baru ni jadi gerhana bulan. Tuan tengok tak? Tengok apa? Tidur. Ada ni. Tidur. Dah tahu tak kata gerhana bulan jadi malam tu? Tahu kan? Takut tak? Takut tak? Takut apa? Tak rasa apa pun. Tahu pasal apa tak rasa apa? Pasal dah dijustify dekat kita. Dia berlaku parallel, selari matahari dengan bulan, lindung cahaya. Kita tahu dia telah dijelaskan kepada kita secara saintifiknya, logiknya, akal kita boleh terima. Kita rasa takut tak? Tak. Nabi SAW dan para sahabat bila berlaku gerhana, pucat muka, pi semayang dalam keadaan menggigil, takut Allah marah kan ni, Allah nak turun bala kan ni. Pasal apa? Pasal dia letak kejadian matahari, gerhana matahari bulan tu sebagai salih al-zaman kebesaran Allah. Kita berasa apa? Dah, ini fenomena alam. Nanti nak berlaku 2 malam, 3 malam yang panjang. Tuan-tuan jangan risau. Dia main seorang profesor ni cakap dengan kita malam tu. Dia kata Ustaz, dia kata jangan risau. Ni apa yang jadi ini fenomena alam semula jadi. Telah berlaku kepada sistem bumi ni dulu berapa belah ribu tahun dulu pernah jadi dah macam ni lah. Macam mana profesor tahu? Saya pun tak tahulah. Tapi tu dia akan cakapkan kita sampai waktu tu orang akan rasa apa? Dia akan pujuk hati dia dengan apa dia jadi tu. Oh tak ada apa, rupanya tak ada apa. Sebab tu tuan-tuan akan tengok orang tak semayang tetap tak semayang. Cuma tuan-tuan yang Allah beri ilmu ni tuan-tuan kena pegang elok lah. Ni Allah dah bagi ilmu kat kita. Maksudnya kalau jadi waktu tu tuan-tuan kena pesan kat anak-anak kita. Ingat nanti kalau jadi 2 malam yang panjang, ingat lagi 2 hari tu matahari naik sebelah barat. Faham tuan-tuan? Hadis yang ketiga tentang matahari naik sebelah barat ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa pada satu ketika beliau berkata kepada teman-temannya, apakah kamu tahu maksud dan makna firman Allah Ta'ala hatta idza balagha syamsi wajadaha? Matahari terbit terbenam daripada laut berlumpur hitam. Para sahabat kata Allah dan Rasulnya yang terlebih mengetahui. Ibnu Mas'ud pun berkata, sungguhnya jika matahari itu terbenam maka dia bersujud kepada Allah, bertasbih dan mengagungkannya. Kemudian dia berada di bawah arasy. Maka bila tiba waktu terbitnya, maka dia pun bersujud kepada Allah, bertasbih dan mengagungkannya. Kemudian dia minta izin. Maka pada hari mana dia ditahan, dia bersujud kepadanya, bertasbih dan mengagungkannya. Kemudian dia minta izin untuk naik. Lalu dikatakan kepadanya, tunggu di situ. Maka matahari pun ditahan selama 2 malam. Jadi ni 3 hadis yang menceritakan tentang tanda matahari naik sebelah barat. Tuan-tuan pegang perkataan Nabi ni elok-elok. Mungkin takdirnya kita akan berjumpa waktu tu. Saya tak boleh nak bayang lah tuan-tuan, takutlah. Gelap berasa. Tuan boleh bayang kalau esok jadi. Mungkin esok main-main subuh tengok gelap. Balik rumah pun gelap lagi. Start kereta pergi kerja pun duk gelap lagi. Nak sampai tengah hari gelap lagi. Waktu tu dah kecoh dah kok jalan.
Apa jadi ni, apa jadi ni, apa jadi ni. Wah, Zaman. Tahu lagi ya. Selepas 2 malam, seronok pula. Nampak matahari dah naik dah, nampak. Nampak cahaya matahari naik. Alhamdulillah, alhamdulillah betul profesor tu kata 2 malam je. Tengok-tengok matahari naik sebelah barat. Waktu tu Allah dia menyesal lah, dia menyesal lah. Tuan-tuan, kita bila kita dengar ni, kita berasa macam aku kalau hari tu aku akan buat sungguh-sungguh. Belum tentu tuan-tuan, sungguh. Apa pengajaran yang tak mai kat kita sebelum ni? Tsunami mai dah. Banjir hari tu mai dah. Awak amal kita tambah tak lepas pada banjir yang besar itu jadi. Rumah kita tenggelam tuan. Habis perabot-perabot semua tukar baru. Tak caju ajak saya pergi rumah lagi. Rumah tuan-tuan tukar perabot baru kita tenggelam hari tu. Kita pun tenggelam. Kita duduk dalam keadaan yang sangat susah hari tu waktu banjir hari tu. Tak berubah dak amal kita lepas tu? Tak juga. Tsunami jadi beratus ribu orang mati hari tu ni. Saya tuan. Tetapi tempat-tempat yang dilanda tsunami tu berubah tak? Orang kampung tu semua je nak pergi main di masjid penuh masjid subuh ke? Tak juga. Pasal apa tuan-tuan? Tak. Jadi pilah lagu mana pun tuan-tuan. Kita takut waktu kita dengar ni kita berasa. Tapi waktu kita duduk waktu tu, kita akan hilang pertimbangan. Kita akan balik macam mana kita digepujuk hati kita. Tak, bukan dia, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Tuan faham tak ni? Guru saya sebut tuan-tuan, akhir zaman yang nak kena bercakap, nak kena pasak dekat dalam dada ni iman. Akhir zaman nak kena pasak dalam dada ni iman. Macam mana Nabi pasak iman pada para sahabat 13 tahun dulu. 13 tahun waktu Nabi di Mekah, Nabi pasak iman elok. Lepas daripada tu hamai pilah ujian apa pun. Orang nak bunuh, orang nak seksa, orang seret atas api, orang jemur tengah panas, orang nak sula, hang buat pilah apa pun, iman dia pun tak goyah. Pasal apa? Pasal Nabi dah pasak iman. Akhir zaman ujian sangat besar. Kalau orang yang tak kuat iman dia akan tumbang. Tuan-tuan boleh bayang tak salah satu daripada ujian yang akan mai pada kita bila Dajjal muncul. Nabi SAW pesan, bila Dajjal muncul tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Bila Dajjal muncul, salli ala sayyidina Muhammad, dia akan buat mai dekat kita 2 sungai. Satu sungai yang sejuk ayaknya. Satu lagi sungai yang api. Nabi kata, kamu pejamkan mata, kamu pergi minum air yang ada api tu. Sebab itulah sebenarnya air yang sejuk. Jangan pi dekat tempat air yang sejuk tu, pasal itulah sebenarnya api. Dalam satu riwayat lain, dia bawa umpama syurga dengan neraka. Ketahuilah, yang dia katakan syurga itulah neraka, yang dia kata neraka itulah syurga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nanti Dajjal jumpa tuan-tuan, dia bawa yang tu air satu, dia bawa api satu. Tuan-tuan nak pergi kat mana? Sembang. Sembang ke mana ni? Pi ke api Ustaz. Pi lah tengok. Dengan duk menyala dengan panas. Tuan-tuan, kita pi dekat duk berasa haba dia. Waktu tu apa yang akan bawa kita? Iman. Iman. Orang yang beriman sungguh dengan benda tak nampak tuan-tuan, yang nampak zahir dia api. Masa nak pergi ambil api ayak. Saya takut kita takat iman kita lah ni tuan-tuan, memang kita terjun layak tu ya. Pasal apa? Pasal lah ni kita memang cari zahir saja daripada benda yang gaib. Betul ni? Ambil cerita pilah syurga, buat pilah dapat ni, dapat syurga macam tu, dapat syurga macam ni. Benda tak nampak dia tak buat. Tapi cuba benda nampak duit, nampak rumah, nampak barang. Dia pulun cari sungguh. Pasal apa? Benda nampak. Saya teringat kisah seorang sahabat Nabi tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang lelaki, dia ada pokok kurma. Pokok kurma ada sebatang ni je. Pokok kurma ada sebatang tu je. Kadang buah, kadang tak buah. Di sebelah rumah dia tu, jiran dia tu ada 2 budak anak yatim. Budak-budak ni memang suka pergi ambil buah kurma dia. Budak-budak tu suka pergi ambil buah kurma dia. Dia marah lah. Budak-budak memang panggil aku tu. Kita dulu pun macam tu. Memang nak sampai balik mengaji tu, pokok pelam orang. Habis pelam kawan tu. Kawan tu baru duk bungkus elok. Dia tengok tinggal bungkus yang pelam tak ada lah. Nak panggil kita dulu, budak memang gitu. Dia sat-sat pergi ambil buah kurma dia. Dia marah lah. Dia duk kacau pokok kurma aku. Pokok kurma tu saja yang dia ada. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW dengar kisah dan Nabi SAW pergi kat dia. Dia kata, mau tak Allah bagi dekat kamu satu pokok kurma yang sangat besar dalam syurga.
Yang teduhan itu makan, kalau masuk tu nak keluar tu bertahun-tahun baru boleh keluar pada teduhan tu. Besarnya pokok kurma dalam syurga tu, cantik suburnya pokok kurma dalam syurga. Kalau dapat pokok kurma dalam syurga, masuk dia di syurga lah, kita faham betul lah. Mau tak? Nak kena buat apa? Syarat dia nak dapat pokok kurma yang hebat tu, syarat dia ni, bagi pokok kurma ni, wakaf pokok kurma ni dekat budak-budak tu, kamu dapat syurga, pokok kurma yang besar lah. Tuan-tuan agak dia kata apa? Tunggu Ustaz. Dia kata tunggu Ustaz. Sana nak fikir Ustaz. Fikir Ustaz. Dia kata apa? Tak apalah Rasulullah, saya ambil pokok kurma ni ya. Saya ambil pokok kurma ni. Tuan-tuan, Ustaz Ahmad, tuan-tuan rasa lagu mana? Takkan kot. Kalau kita ingat mesti kita ambil tu. Tak tuan-tuan. Saya ingat kalau kita duduk tempat dia, kita pun jadi macam tu. Tak pasal apa? Pasal ni nampak depan mata walaupun sikit. Yang ni nampak depan mata walaupun tak berapa nak subur, tapi itulah nampak hakikat boleh pegang tu. Nu yang surga tu bukan nampak. Betul tak ni? Tuan faham tak saya duduk cerita apa ni? Iman lah tu. Saya duduk terfikir bila saya duduk cerita, saya duduk dengar cerita ni, dan saya ingat kalau saya duduk tempat dia pun, saya pun pilih pokok kurma depan tu. Saya fikir tak apalah saya ambil pokok kurma ni. Rasulullah kali paksa, Rasulullah pun tak apalah dia nak macam tu, Rasulullah pun pergi. Lepas tu ada seorang lelaki dengar peristiwa tu, dia dengar kisah tu, dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah, saya nak tanya Ustaz, tu yang pokok kurma yang besar dalam syurga tu, yang tu package tu open to all ke exclusive for him saja? Open to all ke dia seorang saja? Rasulullah kata terbuka pada semua. Oh tak apa, tak apa Rasulullah Ustaz. Dia pun lari-lari pergi jumpa pakcik tu. Dia kata, abang mau tak trade in? Trade in apa? Trade in pokok kurma. Pokok kurma nak buat apa? Dia kata, bang, bukan pokok kurma, saya trade in dengan ladang kurma saya. Ada 300 pokok subur, abang ambil, bukan sekat ladang, rumah dalam tu sekali saya bagi kat abang. Dia ambil tuan-tuan. Dia ambil. Pasal apa dia ambil? Pasal nampak. Yang tadi Rasulullah offer lagi hebat, tak nampak. Yang ni nampak, ambil. Tak apa ambil. Tuan-tuan, bila ambil tu, seronok kawan ni. Dapat sebatang pokok kurma yang tak apa nak ada buah, dengan dia bagi apa ni ladang kurma dekat kau tu, seronok. Dia ambil akad apa semua, dia ambil, dia pergi jumpa budak tu, adik-adik nah, ni pokok kurma ni abang wakaf bagi kat adik-adik, jaga ni elok. Dia balik rumah dia senyum jadi, tahu senyum jadi. Senyum jadi. Balik sampai rumah dia kata kat isteri dia dekat rumah, packing barang, jom kita nak keluar dari rumah ni. Ha, nak kena keluar, pasal nak keluar? Abang dah jual dah rumah ni. Jual, untung banyak mana? Ui, untung besar. Abang jual kat siapa? Jual kat Allah. Isteri dia pun senyum. Alhamdulillah, senyum jadi kak. Mana ni? Packing barang senyum keluar, tuan-tuan. Cuba buat kat bini kita aku tu. Kalau kot malam ni semangat satu macam, kuliah apa semua, balik semangat apa berita. Ustaz, rumah saya kat tu Sutra apa Prima apa? Taman Sutra Prima ya. Ustaz, tu rumah tu saya wakaf kat madrasah, Ustaz ambil. Oh, siapa okeylah sonok. Balik rumah dia start motor senyum Balik jumpa bini dia. Jom kita nak keluar dari rumah ni. Pasal apa? Abang dah wakaf dah rumah ni bagi kat madrasah. Tentu agak bini kita nak kata apa? Dia nak senyum gitu. Have you out of your mind? Subhanallah. Tuan-tuan, iman. Saya tadi iman. Untuk akhir zaman nak kena pasak iman. Pasal ujian yang akan berlaku di akhir zaman semuanya ujian keimanan. Ujian keimanan. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.